Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar kepada kompetensi yang kedua dalam asas pengurusan acara, di mana kompetensi yang pertama kita telah belajar berkaitan dengan apakah yang perlu kita lakukan sebelum acara ataupun program dilaksanakan. Jadi, pada video ini cikgu akan ajar topik apa yang kita perlu buat semasa majlis ataupun acara berlangsung. Okey. So kita tengok. Jawatan kuasa pelaksanaan mesti memastikan perkara di dalam senarai semak dilaksanakan. Okey. Sekarang ni macam mana nak buat senarai semak? Okey, cikgu akan buat satu video khas macam mana nak membuat senarai semak. Okey, senarai semak ni kamu sebenarnya dalam kehidupan harian, kamu dah buat pun senarai semak ni. Contoh, kamu nak masuk KV sebelum ni kan. Daripada sekolah menengah, dah lulus segala interview online semua, nak masuk KV. So, sebelum hari kamu nak masuk KV tu, pihak KV ada bagi secara online apa yang kamu perlu bawa semasa mendaftar di KV. So, itu dikenali sebagai senarai semak. Kita kena buat satu senarai untuk memberitahu keperluan semasa nak masuk KV. Contohnya, pelajar kena bawa IC, kemudian pelajar kena bawa surat tawaran kemasukan ke kolej vocational, kena bawa rekod kesihatan. So, kamu kena buat kamu diberi satu senarai semak dan kamu kena tik apa yang kamu dah buat. So, apa benda yang kamu tak ada? So, kamu tak payah tik. So, itu senarai semak. Sama juga dengan kita nak buat acara ataupun program. Sebelum acara berlangsung, okey, kita ada jawatan kuasanya yang telah dilantik. Okey, kalau ikutkan senarai, cikgu telah membina 12 jawatan kuasa. Okey, jawatan kuasa bermula dengan pengarah program, penolong pengarah program. So, setiap AJK ini, mereka kena buat senarai semak kerja mereka. Okey, contohlah AJK makanan. Apa senarai semak kerja dia kena buat? So, pertama, dapatkan quotation pembekal. Kedua, membina menu makanan. Okay, itu senarai semak. So, bila dah siap, kamu tik. Dah siap. Perkembangannya masih dalam proses. Telah pun membuat tempahan. So, maksudnya kamu buat senarai kerja. Lepas tu, kamu bagi tahu tindakan oleh siapa. Lepas tu, dalam AJK kamu lah siapa. Contohnya, AJK makanan ada 3 orang. So, siapa yang kena buat tempahan makanan? Perkembangannya dah siap? Belum? Masih dalam proses, masih dalam perbincangan. Okey. Bertindak dan membuat. Okey, waktu nak buat kerja juga bertindak dan membuat keputusan sekiranya berlaku sesuatu di luar jangkaan. Okey, ini kita dah belajar pun dalam bab sebelum ini, iaitu kita membuat plan contingency. Okey, plan kecemasan. So, semasa berlakunya acara tersebut, sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku, itulah guna plan contingency yang telah kita bina sebelum ini. Okey. So, bertindak dan buat keputusan sekiranya berlaku sesuatu di luar jangkaan seperti berikut, iaitu keputusan dibuat mestilah dengan pantas, mengutamakan perancangan alternatif dahulu sekiranya sesuai. Ini bermaksud hari itu kamu ada buat plan contingency, so gunakanlah plan contingency tersebut. Membuat keputusan baru bagi mengurangkan kecacatan majlis ataupun acara sekiranya majlis atau acara boleh diteruskan. Dan tindakan yang akan dibuat adalah sesuai durasional semasa majlis dan acara serta mempunyai urus setia dan petugas dan peralatan yang mencukupilah sekiranya berlaku benda yang emergency. Atur cara dan juga skrip pihak pengacara majlis hendaklah sentiasa dipantau bagi memastikan pergerakan majlis sama seperti yang dirancang. Okey, so ketika acara itu berlangsung, akan ada seorang pegawai, mungkin daripada ahli jawatan kuasa protokol, dia kena berada di belakang pengacara majlis. Okey, kemudian akan ada satu lagi AJK jemputan yang duduk di bahagian bawah pentas, di mana kita tahu semasa majlis
tidak akan berlaku 100% seperti yang dirancang. Contohnya, okey, kita jangka pukul 8 pagi, 8.30 pagi majlis berlangsung. Tetapi 8.30 pagi, VIP belum sampai. Jadi, tugas penyambut tetamu tadi inform kepada jawatan kuasa protokol yang duduk di belakang MC, bagi tahu kat dia kita akan mulakan pada jam 9. So, pengacara take note lah benda tu. Segala perubahan yang berlaku sepanjang majlis. Okey. Kemudian, ketika majlis kita take note di bahagian sambutan tiba dan sambutan balik lah daripada pihak tetamu. Okey, ini kita tugasan oleh AJK jemputan sambutan dan protokol lah dalam majlis nanti. Okey. Dekat cikgu ni, cikgu dah buat, kalau nampak lah kan, kalau nampak ada 12, tak nampak kot, ada 12 senarai AJK lah untuk program kita. So, apakah tugas penyambut tetamu ini? Membuka pintu kereta untuk tetamu kehormat, menyambut tetamu kehormat. Okey, biasa yang membuka pintu kereta ni kalau majlis dia besar lah. Contoh ketibaan menteri, macam cikgu pernah uruskan. Ketika universiti ada VIP lah sampai. Tapi dia ada pegawai dia sendiri untuk bukakan pintu. Okey. Kemudian kita kena lantik penyambut tetamu, tugas pengerusi jawatankuasa induk penganjur, kemudian ada pembawa jambangan bunga sekiranya majlis itu bersesuaian lah dengan majlis. Contoh majlis persaraan ke, so adalah memberi jambangan bunga. Ada kita jemput menteri ke. Okay. Kemudian tempat parking tetamu kehormat. Okey, ini kita perlu perhalusi sekiranya kita menjemput seseorang yang tidak familiar dengan sekolah. Okey, contoh kita jemput ketua Balai Polis Rompin untuk buat ceramah inti dadah. So mungkin dia jarang pergi masuk KV. Jadi kita kena sediakan tagging ke area ke mana parking kita nak letak dia. Okey. Ini contoh yang biasa kita gunakan, kenduri kahwin yang kamu nampak kan, dah kat sempang luar pun dah tunjuk dah kat mana rumah pengantin. Tapi dalam acara, kita letakkan area ke arah majlis tu bila dia dah sampai dah sampai sekolah kita. Tak adalah kita nak buat area daripada balai polis tu sampai sekolah. Tak ada. Kita buat daripada dalam sekolah. Okey. Kemudian bilik menunggu khas kepada tetamu kehormat. Okey, kalau program itu melibatkan berskala besar, biasa kita menjemput tetamu yang agak ramai. Jadi kita kena sediakan satu bilik menunggu sebabnya ketibaan tetamu VIP tidak akan sama setiap orang. Takkan adanya kita jemput 10 tetamu, tepat jam 9, 10 kereta dekat pagar sekolah nak masuk. Tak, dia akan sampai secara bertingkat-tingkat. Jadi, apakah tugas kita? Kita kena sediakan mereka bilik menunggu. Siapa yang sampai dulu, hold dulu kat bilik menunggu. Okey, bila dah cukup, tetamu AJK jemputan akan inform kepada AJK protokol yang ada di atas pentas untuk mulakan majlis. Sebaik sahaja cukup. Okey. Kemudian, susunan kereta tetamu kehormat apabila acara berakhir. Susunan ini program besar lah. Siapa nak parking dulu dan sebagainya. Okey, seterusnya penyambut tetamu. Okey, setiap daripada acara kita wajib melantik penyambut tetamu. Sebabnya mereka ini yang bertugas untuk menyambut tetamu. So akan ada ini di kalangan AJK jemputan dan sambutan lah nanti. Mereka akan sediakan 2 orang daripada ahli jawatankuasa mereka untuk membuat sambutan tetamu. Okey, yang penting, bagi penyambut tetamu ni, pertama, sebelum majlis berlangsung, perlu dapatkan senarai tetamu. Okey, senarai tetamu. Di mana tugas mereka sambut tetamu, edarkan buku program, mengiringi tetamu. Okey, penting bagi penyambut tetamu untuk kenal siapa itu tetamu mereka. Okey, research dulu muka supaya kamu tak tersalah menyambut tetamu.
Okey, membantu tetamu dalam pelbagai perkara semasa majlis, perlu serba tahu keadaan majlis iaitu atur cara, menu, jemputan yang telah hadir, susunan tempat duduk berdasarkan susunan keutamaan yang cikgu pernah ajarlah. Pegawai perhubungan dilantik mengiringi tetamu kenamaan bagi majlis kalau majlis tersebut berskala besar. So, itu sahaja tugasan bagi semasa majlis. Okey, video akan datang, cikgu akan tunjukkan berkaitan dengan macam mana nak membina senarai semak pelaksanaan program. Sekian, terima kasih.